Hello, hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Uh, Siaran kita akan ke udara sekarang lah. Okey, kita kembali lagi di program Mentari di Rumah Anda. Pada hari ini kita akan bawa topik yang agak menarik berkenaan dengan marah lah. Jadi topik hari ini ialah jangan marah-marah nanti kena jual, yang akan dibawa oleh Dr. Anis Hazirah Zulkarnain yang merupakan pegawai perubatan di Mentari Sayang. Okey, so tanpa melengahkan waktu, mungkin kita boleh jemput Dr. Anis untuk terus menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Boleh dengar suara saya tak, Hafiz? Boleh dengar Kejap. Boleh nampak ke sharing screen saya? Boleh Okay. Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jumpa lagi lah kita dekat Mentari di Rumah Anda yang setelah sekian lama kita terhentilah program ni. So tahun ni ini bilangan yang pertama lah. Tajuk hari ini adalah basically tentang pengurusan emosi marah lah. Jangan marah-marah nanti kena jual tu kawan saya je lah yang letak tajuk tu. Okay, so kita mulakan lah. Okay, kalau anda semua lihat kan gambar ni, kita ada komunikasi dua hala pula buat webinar ni kan. So basically kalau kita tengok dalam gambar ni, nampak rasa stressful kan bila kita tengok wajah-wajah macam ni kan. So orang yang tengah tenang pun kalau tengok orang marah-marah macam ni semua akan rasa macam stressful kan, akan triggers. So benda ni adalah something emosi yang boleh membawa kepada efek yang negatif lah basically. So kita tak nak perasaan ni boleh mengganggu kehidupan kita dan orang lain. Okay. So kalau dalam Islam pun Rasulullah pernah bersabda lah, ada orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti, tapi orang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Ada juga lagi satu riwayat, dia kata seorang lelaki tanya kepada Nabi, sampaikan pesanan kepadaku, bagi dia jawab, jangan marah. So sini ditekankan betapa kemarahan ni sangat signifikan lah, kalau berlaku dia boleh menyebabkan perkara yang tidak baik. Okay. So bila kita tanya, kenapa orang marah kan? Kenapa seseorang tu marah? Kenapa seorang mak tu marah? Kenapa seorang bos tu marah? Kenapa ada kawan kita marah kan? Kenapa marah tu? So basically, kalau kita tengok komik ni kan, dia tanya kawan dia, kenapa awak selalu marah? So bila dia buka topeng kawan dia tu, dia tengok, oh kawan dia sedih. Tapi orang lebih prefer tengok orang ni marah daripada kesedihan ni sebalik tu kan. So sebenarnya kemarahan ni dia hanyalah pada surface saja. Maksudnya di sebalik kemarahan tu ada perkara yang tersembunyi lah yang menyebabkan kenapa seseorang tu menjadi marah. Okay, macam saya cakap tadi, dia macam tip of iceberg je kemarahan ni. Tapi di sebalik kemarahan tu adalah perasaan-perasaan lain. Contohnya kena reject, kena buang kerja ke, terlalu penat ke, tired, frustration, rasa malu, kadang-kadang rasa annoying dengan orang lain, ataupun kadang-kadang kesedihan atau kemurungan tu pun menyebabkan seorang cepat jadi marah kan. Especially stress pun dia menyebabkan orang rasa marah, rasa malu, rasa tidak puas hati, rasa takut kan. So dia gambarkan emosi dia dengan kemarahan. So, macam kita cakap tadi, perasaan marah ni dia boleh memberi efek kepada diri kita dan diri orang lain juga kan. So, apa yang efek daripada diri kita ni kan? So, bila seseorang tu rasa marah,
dia akan memberi tindak balas kepada diri kita, fizikal, ataupun tindak balas tingkah laku dan juga ada efek terhadap tindak balas emosi. So bila kita marah, physically semua orang akan rasa macam berpeluh-peluh, rasa nafas tu laju, dada pun rasa macam tak comfortable. So basically yang selalu orang akan rasa jantung akan jadi makin laju, tangan menggigil, menggeletar kan. Atau sakit kepala sampai tegang-tegang otot, and then muka pun jadi merah. So ini adalah tindak balas secara fizikal lah bila seseorang tu jadi marah. Okay. Apa pula tindak balas emosi? Emosi dia bila seorang tengah marah, dia akan hilang daya tumpuan. So dia tak boleh nak fokus buat kerja. So bila dia marah tu dia akan rasa sedih, dia akan mula banyak syakwa sangka. So bila rasa marah ni, apa benda yang dia rasa buat seronok sebelum ni pun dia tak akan rasa keseronokan tu dah lah. And then dia jadi seorang yang tidak memaafkan. So nak buat sesuatu pun akan tidak bermotivasi. So tidak peduli, berang, dan dia akan bertindak sarkastik lah sebab dia rasa marah kan. Selain daripada tindak balas emosi, akan berlaku juga tindak balas tingkah laku. So kita akan nampak efek dia terhadap kerja-kerja seseorang lah. Dia nak buat kerja, sukar untuk menyiapkan kerja, siapkan kerja pun lambat disebabkan oleh tumpuan terganggu, dan dia akan lebih mengasingkan diri, mula tak boleh nak tidur, makan pun tak ada selera. So dalam keadaan yang lebih berisiko, ada orang sampai tahap menggunakan alkohol atau dadah, ataupun buatkan tindakan tidak rasional, mengeluarkan kata-kata sekesat, dan yang lebih teruk bila bersikap agresif. Okay. So secara fisiologinya kan, kalau kita belajar, anger ni, maksudnya kemarahan ni, dia adalah satu bentuk emosi yang boleh dikenal pasti oleh brain kita, otak kita. So dia akan menghantar signal kepada part of our brain lah, daripada amygdala tu akan stimulate hypothalamus kita untuk keluarkan hormon, which is hormon tu, CRH tu akan effect untuk stimulate another hormon untuk naik, and then kemudian efeknya pada adrenal glands kita akan keluarlah cortisol. Cortisol ni atau lebih dikenali sebagai stress hormone lah. Okay. Apa efek stress hormone ni? Antaranya adalah dia boleh bertindak balik kepada kita punya brain tu. Contohnya pada prefrontal cortex kita akan kita akan ada impairment of judgement lah, sebab bahagian depan otak kita ni dia lebih pada behavior kan. So hippocampus, dia akan kadang-kadang bila seseorang tu marah, dia tak tahu kenapa dia nak cakap. Dia tengah marah, dia macam tak puas hati, dia nak mention sesuatu, tapi pernah tak rasa macam tiba-tiba lupa apa aku nak cakap ni. So dia boleh menyebabkan weaken short term memory. So dan kalau jangka masa panjang boleh menyebabkan immune system suppress, and then cardiovascular system, itu yang tadi bila kita sebut pasal tindak balas fizikal tu, ada mention pasal heart rate laju, blood pressure naik kan. So dia boleh effect pada cardiovascular. Kalau benda ni berterusan, seseorang tu boleh dapat stroke kan, disebabkan oleh tekanan darah yang tinggi lah. So selain daripada itu, dia akan reducekan serotonin. Serotonin ni macam happy hormone lah. So bila serotonin berkurangan dalam badan seseorang, boleh menyebabkan anxiety, depression dan sebagainya. Okay. So itu dari segi badan sendirilah. Tapi apa pula kesan dia bila kita gagal mengawal kemarahan? So basically macam dalam gambar-gambar ni kita boleh nampak lah, okay, bila seorang tu jenis yang pemarah, macam gambar pertama tu boleh menunjukkan yang dia boleh mudahlah seseorang tu untuk menghadapi masalah relationship. Tak kisahlah suami isteri ke, kawan ke, antara majikan dan pekerja ke. So akan ada masalah relationship lah, hubungan. And then seorang tu orang akan tak suka pada dia lah. So dia akan diasingkan, dipulaukan kan. Macam yang kita sebut tadi pasal kesan pada fizikal, seorang tu mudah jatuh sakit sebab immune sistem badan dah suppress kan bila sentiasa ada stress hormon ni.
Okay. Kadang-kadang tu sampai bila terlalu marah, sampai seorang tu dia nak lepaskan marah dia, dia akan macam nak riliskan perasaan tu, dia boleh menyebabkan lah damage kepada barang-barang apa yang ada kat sekitar dia kan. Kadang dia tumbuk cermin ke, baling kerusi ke kan. Yang lebih menakutkan bila being aggressive to others lah, maksudnya sampai tahap nak pukul orang lain ataupun cederakan diri sendiri. So kita nampaklah marah ni adalah something yang boleh memberi efek yang negatif kepada bukan sahaja diri sendiri tapi kepada sekeliling seseorang tu juga. Okay, so sangatlah penting kita nak uruskan perasaan marah ni. So pengurusan perasaan ni sebenarnya untuk kita kenal pasti dan mengasingkanlah perasaan yang sihat daripada perasaan yang tidak sihat. So bagaimana nak menukarkan perasaan negatif kepada perasaan yang positif. Okay. Okey, ini adalah perkara yang sangat simple yang kita boleh cuba latih diri kita lah. Okey, kalau ada antara kita yang jenis pemarah orangnya. Okey, marah ni sebenarnya adalah satu emosi yang normal kalau dia boleh dikawal dengan baik. Okey, kita perlukan emosi-emosi ni sebab kadang-kadang bukan saja emosi ni hanya memberi keadaan negatif pada diri kita kan. Kadang-kadang kalau ada orang cuba menzalimi diri kita, wajarlah kita mempunyai perasaan marah untuk kita protect diri kita ataupun protect keluarga kita ke atau orang sekeliling kita. Tapi bila seorang tu marah yang di luar kawalan pada hal-hal yang tidak berkenaan, so keadaan itu yang sebenarnya perlu kita macam sebut tadilah nak uruskan perasaan marah ni daripada keadaan yang tidak sihat. Kalau marah tu disebabkan orang zalimi dan kita nak protect diri kita atau orang sekeliling kita, itu tidak apalah. Tapi kalau benda ni mendatangkan perkara yang tidak sihat, macam contoh yang saya tunjuk tadi tu, macam ni, means sesuatu perlu dilakukan lah. Alright. So, kita kembalilah kepada cara nak uruskan perasaan marah. Okay, kita gunakan teknik STOMP ni lah, S-T-O-M-P. So S tu adalah stop, maksudnya kita berhenti. Okay, bila kita nak berhenti ni, macam mana caranya? Kita kena kenal pasti dulu lah, macam dah start rasa marah ni. Okay, bila kita tahu kita dalam keadaan marah, kita cuba berhenti berfikir sekejap, kita cuma kira 1 sampai 10. Okay, teknik yang, step yang pertama ni sangat penting. Okay, sebab step yang pertama ni lah yang menghentikan tindakan kita daripada menjadi luar kawalan. So, bila rasa marah je, terus berhenti, kira 1 sampai 10. Okay, tujuannya adalah untuk memberi ruang kepada diri kita untuk bertenang sekejap. Ada orang dia bolehlah kira 1 sampai 10, atau keadaan yang lebih baik mungkin dia nak buat teknik pernafasan selama 1 minit dulu, kasih bertenang, baru dia pergi kepada step yang kedua, which is think. Think ni kita berfikirlah, bila kita dah bertenang baru kita boleh berfikir dengan baik. Kadang-kadang kalau kita tak bertenang dulu, segala rasional tu dah macam dah di luar kawalan kita. Kita akan lebih impulsif, buat perkara-perkara yang di luar kawalan. So, bila kita bertenang, fikiran kita lebih baik, baru kita boleh think. Baru kita boleh berfikir. Fikir ni untuk kita kenal pasti situasi lah. Okey, apa situasi tersebut aku boleh handle dengan lebih keadaan yang lebih baik. And then kita dah tahu situasi apa, kenapa kita marah, pada siapa kita marah, kat mana kita marah kan. So kita ada option. Apa option yang kita ada pada saat tu. Okay. And then bila option ni selalunya ada beberapa lah, sama ada 2 atau lebih. Okay. Bila kita ada options, kita fikir yang manakah yang memberi, kita kena pasti yang mana yang memberi lebih banyak manfaat daripada keburukan. Okay. So bila kita dah kena pasti, kita akan take action. M tu move on lah, take action on the beneficial choice. Okay. So bila kita take movement tu,
despite of apa-apa pun outcome dia, tapi kita tahu yang kita sedang cuba untuk mengawal marah kita dan kita mampu mengawal marah dengan cara yang lebih baik berbanding kita tak stop, think option and move on tadi tu. So bila kita dah ambil action tu, despite of apa outcome yang berlaku selepas itu, kita praise, puji diri kita yang kita dah berjaya cuba untuk menahan marah. Okay, praise ni penting lah untuk kita rasa yang okay, aku dah buat yang sepatutnya. So dia memberi motivation supaya kita teruskanlah usaha ni. Alright, okay, saya bagi contoh lah situasi kan. Macam ni adalah diary kemarahan. Okay, siapa yang ada mengalami masalah sukar mengawal perasaan marah, dia boleh buat diary macam ni. Okay, kita letak situasi, pencetus, tanda awal, respon marah dan kesan. Okay, so ni contoh saya sajalah dalam situasi, contohnya ni macam seorang perempuan dengan anak-anak lah. Dalam perjalanan ke pusat membeli belah, dalam kereta anak dia bergaduh. So situasi tu dia dalam kereta lah. Pencetus ni anak-anak bergaduh dalam kereta. So dia kena kenal pasti tanda awal. Tanda awal ni warning signs. Bila orang mula start rasa marah, dia bukan terus je tumbuk cermin ke apa kan. Selalunya dia akan datang dengan keadaan yang tangan bergetar ke, jantung laju ke. So kita kena pastilah, oh ini adalah tanda-tanda awal saya sedang marah. Okay. So kita tengok balik respon waktu tu apa yang kita buat. Mungkin waktu tu dia menjerit lah, marah ke anak dia kuat-kuat kan. So and then apa outcome dia? Oh, anak menangis. Waktu tu daripada nak keluar pergi jalan-jalan dah tak ada mood. Okay, kita nampak kesan. Ni kita akan tulis apabila dah berlakulah sesuatu situasi tu. Untuk kita analyse baliklah apa yang tindakan kita ni, apa outcome dia, dan kita berfikirlah, okay, lain kali kalau jadi apa yang lebih baik kita boleh buat lah kan. So, okay, situasi yang kedua. Okay, hujung minggu dekat rumah ada orang nak datang dari kampung. So, pencetus kepada kemarahan tu waktu tu adalah tengok ruang tamu mainan bersepah-sepah. Nak main dekat ruang tamu. So dia tengoklah warning signs pun lebih kurang sama kan. Jantung laju, muka merah. And then dia tahulah keadaan dah mula nak marah. And then respon waktu tu kalau tengok mungkin dia cubalah applykan yang teknik STOMP tadi tu. Okay, dia berhenti, dia kira 1 sampai 10. Kemudian kita tengok balik sekejap. Sebelah. Okay, think. Okay, kalau tengah marah, rumah bersepah, anak buat sepah. So bertenang dulu, stop dulu, tarik nafas, kira 1 sampai 10. Okay, rasa macam warning signs tadi macam tangan bergeletar, jantung laju tu dah berkurang sikit. Waktu tu kita dah lebih bertenang. So kita start to think. Okay, apa kita nak buat? Nak jerit ke anak ke? Kita nak kemas mainan sama-sama dengan anak ke? Kita nak biarkan je ke ruang tamu tu bersepah? So kita ada options. Okay? Dan options tu kita fikirlah yang mana yang memberi kebaikan lebih besar untuk kita pilih. Okay? Kalau macam ni, option yang dia pilih bawa respon marah tu dia kira 1 sampai 10, kemudian dia minta anak mengemas bersama-sama. Alright? So outcome dia apa? Okay, ruang tamu tu dah kembali kemas and then anak dia happy je sambung main dalam bilik. Kan? So bila benda ni dah berlaku and then kita perlu akhiri dengan praise yourself for choosing the beneficial choice lah. Maksudnya kita kena puji diri. Syukur, Alhamdulillah saya dah berjaya menahan marah hari ni. Saya tak perlu tengking anak. Emosi anak tak terganggu kan. So kita puji diri kita supaya kita lebih motivasi untuk menahan marah pada masa akan datang. Alright. So ini untuk kita analyse lah kita punya situasi kemarahan kita dan apa yang kita boleh buat for the future lah. Alright. So, tapi saya cuba buat STOMP ni, STOMP ni. Tapi sentiasa gagal. Saya sentiasa macam akhirnya marah teruk pada seseorang lah. Sampai keluarkan kata-kata yang kasar ke kan. Kenapa saya gagal? Macam mana saya nak puji diri saya? Saya gagal. Okay. Sifat marah ni, maksud saya
kemarahan ni kadang-kadang boleh menjadi satu sikap kita lah. Kita dah terbiasa cepat marah kan. So untuk ubah sikap ni bukanlah sekelip mata. So kita kena sabar dan cuba lagi sekiranya gagal beberapa kali. Okay, kenalah macam selalu Anis sendiri. Okay, aku gagal hari ni, apa yang aku boleh buat lebih baik. Tapi gagal-gagal pun kena puji diri juga. Oh, sekurang-kurangnya aku sedang cuba dan berusaha untuk ubahlah sikap daripada sifat marah ni kepada orang yang lebih bertenang. Okay. Alright. So mungkin awal-awal kita akan rasa macam gambar tadi balik lah kan. Nak marah ni marah je. Lepaskan je segala kemarahan tu kan. Gagal. Tapi bila kita keep on trying, nanti akan ada satu masa kita akan dapat rasa yang okay, rasa nak marah ni. Rasa macam nak marah tapi boleh hold on dulu. Tak lepas tapi boleh hold on lagi kan. Okay, tapi kita usaha lagi. So satu hari nanti okay, baru nak marah tapi dalam masa beberapa minit kemudian dah boleh tersenyum. So kan bila kita cuba latih diri kita untuk continuously mengawal emosi marah tu. And then one day mungkin kita tak perlu pun nak tunjukkan rasa marah, instead kita boleh buat keputusan yang lebih baik dan kita rasa lagi happy dan kita menjadi seorang yang lebih ceria lah. Okay, whatever dia punya outcome, jangan lupa puji dirilah yang anda semua sebenarnya boleh menahan marah. Alright, okay, slide saya simple je lah untuk hari ni. Tapi boleh saya open soalan lah untuk sesiapa yang nak bertanya tentang pengurusan emosi marah ni. Okey, terima kasih Dr. Anis kerana memberi perkongsian tentang pengurusan marah. Okey, kita masih menunggu soalan lagi di ruangan chat kita. Mungkin kalau yang mengikuti di Facebook Live boleh tulis dekat ruangan komen lah. Okey, so mungkin saya discuss dengan Dr. Anis dululah. Jadi let's say lah Dr. Anis, macam Dr. Anis cakap tadi, saya try nak control, saya buat storm. Tapi tetap juga saya keep on marah. Apa lagi yang saya patut buat untuk pulihkan kemarahan saya ni? Okey, sebenarnya marah ni adalah satu bentuk stres. So kalau kita stres, lawannya adalah relax lah. So kita sebenarnya tak kena latih diri kita untuk melatihkan diri kita untuk lebih mudah menjadi seorang yang bertenang. So tapi tidaklah bermaksud kena tunggu situasi nak marah baru kita nak bertenang. So basically kita kena train diri kita every day untuk ada momen-momen untuk kita tenangkan diri, sebabkan daily life kita ni penuh dengan stres. Kadang-kadang tengah memandu pun jalan jam rasa stres, motor potong tepi tiba-tiba pun kita rasa stres, tengah jalan-jalan tiba-tiba orang buang potong rokok pun kita rasa stres kan. So walaupun benda tu simple yang kadang-kadang lepas 3-4 saat kita dah tak fikir, tapi benda tu akan ganggu emosi juga. So basically bila kita nak belajar untuk bertenang ni bukanlah kita tunggu situasi marah je. Kita kena praktikkan everyday lah in our life. Okay, contohnya mungkin suatu hari nanti mentari di rumah anda boleh sentuh tentang teknik-teknik relaksasi lah. Contohnya macam teknik pernafasan, progressive muscle relaxation ataupun mindfulness kan. So benda ni kita boleh praktikkan setiap hari supaya kita menjadi seorang yang lebih tenang. Okay? Bila kita praktiskan teknik-teknik yang memberi kesan relaksasi kepada kita, basically dia akan ada efek kepada body kita jugalah. Maksudnya dalam badan kita akan kuranglah stres hormon tu. So dia akan lebih banyak stres-stres happy macam serotonin tu kan. Buatkan kita lebih sentiasa bertenang, lebih bermotivasi, lebih ceria. So that bila ada situasi yang menyebabkan kita cepat naik marah, kita lebih mudah kawal perasaan kita lah berbanding kalau kita sentiasa dalam keadaan yang stres lah sepanjang hari. Okay? Alright. Okay, so ada soalan ke? ada satu soalan ni.
Doktor, is marah ada kaitan dengan faktor penuaan? Ah, Marah dengan penuaan. okay. Ah, boleh jadi sebab tu orang kata jangan marah-marah nanti cepat tua. Okey. Apa ni, macam saya sebutkan tadilah, bila seorang tu marah dia dalam keadaan yang stres, so akan keluar benda-benda hormon-hormon yang stres lah juga yang akan efek kepada body kita kan. Okey. So okey. Saya nak cerita dari segi fisiologinya pun dah tak berapa nak ingat sangat. Sorry kalau Hafiz nak tambahlah. Kalau Hafiz Okey. nak tolong sambung pun boleh juga. So basically macam dia akan efek kepada macam saya sebut tadi, immune system, cardiovascular. So ada juga kepada kita punya ada parts of body kan. So benda-benda yang lain tu sebab body kita ni dia bukannya macam kalau kita contohnya kalau kita makan manis kita punya gula naik, dia bukan setakat macam tu je. Bila kita makan manis, gula kita naik, dia akan bagi tenaga kat sel ni, sel tu, organ ni. So dia banyak efek lah kepada body kita. So sama jugalah dengan bila kita marah tu akan stimulate hormon-hormon tertentu yang akan activate lah perkara-perkara lain lah. Contohnya cardiovascular ke, respiratory system kita ke, immune system kita ke kan. Termasuklah juga mungkin ada efek lah kepada kulit kita. Bila kulit kita tak cukup dapat perkara-perkara yang diperlukan oleh badan. Sebab itulah orang pernah katalah orang yang ataupun kita sendirilah boleh witness kalau ada orang yang kita kenal tu yang jenis cepat naik marah kan, kita akan nampaklah dia tak seperti orang yang ceria. Maksudnya orang ceria ni selalu nampak lebih muda kan. Ya, Hafiz ada nak tambah? Okay, so the thing about stress ni, dia sebab banyak orang faham yang stress ni ialah fikiran. Kita fikir stress. Tapi the thing is, stress ni macam Dr. Anis cakap tadi, stress ni sebenarnya ialah hormon. Jadi bila stress ni ialah hormon stress ni bila dia naik, actually dia akan kacau banyak hormon-hormon lain jugalah sebenarnya dan menyebabkan kalau hormon stres tu terlalu tinggi, dia menyebabkan gangguan pada fungsi-fungsi organ-organ yang lain juga. For example, yang paling sebab hormon stres ni dia sangat berkaitan dengan metabolism. Jadi dia menghasilkan tenaga, dia menaikkan immune system. Jadi bila stres hormon ni terlalu tinggi, biasanya hormon sistem kita akan jadi down. Jadi bila hormon sistem kita akan down, biasanya proses pembaik pulihan sel akan terganggu menyebabkan proses penuaan tu jadi lebih cepat. Satu. Dan nombor dua, biasanya bila badan berada dalam keadaan stres, biasanya badan sentiasa berada dalam keadaan injury lah, dalam keadaan cedera. Jadi bila keadaan cedera ni pun lama-lama dia mengubah fungsi dan menyebabkan sel-sel tu menjadi rosak lah, makin lama makin rosak. Kurang lebih macam tu lah. Okey, so saya harap soalan tu terjawab. Okey, ni ada soalan yang kedua pula. Jadi Assalamualaikum, kalau kita marah, bila kita dah maki-maki rasa lega, itu kira okey ke? Okey, Dr. Anis. Alright, so memang macam yang saya sebutkan lah, bila seorang tu rasa marah, usually dia punya respon dia nak okay, saya tak sebut lagi lah sebenarnya tadi. Bila seorang tu marah, sebenarnya dia perlu menyalurkan emosi dia. Okay, selalunya bila dalam keadaan yang luar kawalan, bila terlalu marah, dia lebih kepada efek outcome yang negatif lah. Sebab bila terlalu marah tu adalah satu perasaan yang negatif. Marah tu macam saya cakap tadi perlu dalam hidup kita, tapi kalau dia terlalu marah, luar kawalan, dia adalah satu perasaan negatif which is usually dia punya outcome pun akan negatif untuk dia salurkan emosi dia tu. Sebab bila orang marah ni kita nakkan perasaan lega. So lega ni dia akan buat sesuatu untuk kasih dia lega. Tapi bila dia tidak cuba untuk bertenang, dia akan memilih keadaan yang lebih impulsif, lebih macam agresif lah. Itu yang bila saya tunjuk slide saya tadi tu, ada yang merosakkan atas benda, ada yang macam
lebih agresif tu sampai pukul orang ke apa kan, ataupun cederakan diri sendiri. So ini adalah outcome atau efek yang negatif lah. So sebenarnya kita perlu latih diri kita untuk menyalurkan emosi kita dengan lebih baik. Bila orang tu marah, kita nak outcome-nya relief kan. Kenapa orang tu tumbuk meja ke, koyak kertas ke, sebab dia nak salurkan emosi dia. Dia nak salurkan emosi dia supaya dia rasa relief. So kita nak relief tu sebenarnya. So now bila you tahu sebenarnya you marah dan you perlu relief, kita boleh pilih cara untuk kita reliefkan rasa perasaan tu. So sebab itu kita perlu melatih diri kita untuk salurkan secara baik. Sebab itu perlunya macam berhenti seketika, bertenang dan pilih options. Options apa yang terbaik sebenarnya. Okay? Memang you akan rasa lega, tapi you outcome dia berlakulah kerosakan kan, bila dah macam baling barang ke, benda pecah ke kan. Lepas tu you relief, tapi outcome dia is ada kerosakan. So instead kita cuba cari cara yang lebih baiklah. Contohnya kita buat teknik pernafasan, ataupun kita try untuk distract diri kita. Bila kita rasa marah, kadang-kadang setengah orang dia ada kawan baik ke, dia rapat dengan ahli keluarga ke kan. So kita share perasaan kita dengan orang lain. So bila kita bercerita atau bercakap atau meluahkan perasaan kita pada seseorang, itu pun juga dalam setengah situasi boleh memberi rasa relief lah kepada diri kita. Okey, kalau kata setengah orang dia akan cakap, tapi tak ada orang yang boleh faham saya, doktor. Saya lebih suka keep to myself lah. Tapi bila you keep to yourself, benda tu tak relief. So you rasa lagi stress, betul tak? You rasa lagi marah. So kadang-kadang kalau you rasa you tak boleh nak bercerita dengan orang masalah you, mungkin kita boleh pergi ke tempat-tempat yang buatkan kita rasa tenang. Macam kalau kat kawasan rumah kita ada tasik ke kan, kadang-kadang kita salurkan energi kita dengan jogging keliling tasik, sambil tengok pemandangan yang cantik kan. So kita akan rasa tenang juga kalau kita pilih untuk choose that method lah. Tapi kalau dalam fikiran kita aku hanya boleh tenang dengan cara tumbuk meja, pecahkan cermin, and then maksudnya kita terlalu fix dengan fikiran yang negatif. So kita kena bertenang dulu, baru kita pilihlah option apa yang tidak memberi harm kepada orang lain atau diri kita sendiri. Okey, jadi jawapan yang tepatlah daripada Dr. Anis. Jadi biasanya kalau zaman dulu mungkin kalau marah nanti kena jual. Tapi kalau zaman sekarang dia lebih kepada kalau marah mungkin kena tindakan undang-undang lah sebab biasanya kalau macam kita marah, lepas kita maki orang, mungkin orang tu rasa terancam ataupun orang tu rasa kita mengugut. Jadi benda-benda tu semua dia boleh ambil tindakan undang-undang terhadap kita lah. Jadi benda tu saya rasa sangat-sangat berisiko dan boleh menambahkan lagi masalah yang baru lah. Okey, jadi ada soalan yang lain lagi, Dr. Anis. Jadi adakah sifat pemarah tu sama dengan panas baran? Sifat pemarah adakah sama dengan panas baran? Saya rasa ni adalah satu bentuk term lah, bahasa kan. So panas baran tu adalah satu sikap yang cepat marah. So bila sebut panas baran tu kita maksudnya secara, saya rasa kalau kita buka kamus, definisinya lebih kurang macam sikap seseorang lah yang lebih cepat marah. Soalan dia tadi apa? Beza ke panas baran? Pemarah dengan panas baran. Adakah sama? Okay. Marah tu adalah inilah kan, respons kan. So pemarah ni orang yang sering marah-marah. Panas barang ni mungkin saya rasa lebih agresif lah. Okay. Maksudnya bila dia panas barang tu mungkin dia akan cakap kasar ke, dia akan lebih menyakitkan hati lah. Okay. Mungkin daripada perangai Yang bertanya tu sebab apa nak tahu beza pemarah dan panas barang? Okey. Jadi macam ni, mungkin
kita boleh macam discuss kat sini lah. Jadi kalau kita sedar kan, salah satu benda yang biasanya kan kita banyak tengok kes-kes masalah kesihatan mental dekat Mentari ni. Jadi kalau nak tahu salah satu simptom penyakit-penyakit mental, actually salah satunya ialah easily irritable. Betul ke Dr. Nis? Kan? So jadi mungkin kadang-kadang kalau kita rasa cepat sangat marah ataupun kita panas baran sangat, mungkin sebenarnya dalam hati kita mungkin ada kesedihan ataupun ada masalah yang kita tak boleh nak keluarkan dan menyebabkan benda tu translatekan sebagai kemarahan. Sebab kan kadang-kadang kalau respon asas manusia ni dia fight and flight, sama ada kita lawan ataupun kita lari. Jadi kalau ada masalah kita lawan ataupun kita lari. Jadi marah ni dia sama macam lawan lah. Jadi bila kita lawan, biasanya masalah tu tak berani nak datang lagi. So kuranglah sikit masalah. Jadi anggapan dia macam tu. Saya rasa macam lebih macam kalau kita macam kita try nak control tapi macam tak boleh juga control. Jadi mungkin boleh dapat rawatan kesihatan mental ke, dapat mungkin buat DAS ke. Kita tengok sama ada sebenarnya adakah marah kita tu memang kita marah atau sebenarnya ada benda lain di sebalik kemarahan. So basically marah ni bukanlah satu bentuk penyakit secara umum, tapi marah ni adalah salah satu tanda atau simptom lah daripada penyakit mental jugalah sebenarnya. Tapi tidaklah bermaksud orang yang jenis pemarah tu semuanya ada penyakit mental. Cumanya bila kita ni kalau kita nampak orang lain lah yang cepat marah ataupun diri sendiri senang marah kan. So kita kena explore lebih lah. Okay, apa yang buatkan orang ni marah? Kenapa dia ni selalu marah? Okay, adakah dia sedang bersedih ke? Adakah dia ada kerisauan ke? Atau apa yang dia alami? So actually kalau untuk dari segi orang lain lah, kalau mungkin pasangan kita ke ataupun orang yang kita kenali jenis yang cepat marah, kita mungkin boleh try untuk bercakap dengan dia, try explore. Okay, kadang-kadang tak semua orang dia akan cerita semua benda lah, apa masalah sebenarnya. Tapi the sign tu dia akan show daripada dia punya behavior dia. Salah satu behavior dia mungkin jadi cepat marah. Okay, ada orang dia banyak kerisauan, dia ada anxiety sebenarnya. So dia banyak sangat risau, tapi dia tak boleh nak channelkan kerisauan ni sepenuhnya. So itu yang menyebabkan seseorang tu dia lebih mudah jadi irritable. So apa saja yang macam kerisauan ni, bila kita takut kan something berlaku ke, kita takut benda ni akan berlaku ke tak, nanti akan datang. So bila dia rasa fear tu, dia rasa insecure, selalunya dia akan translate as macam ada je benda tak kena dengan diri dia. Dia akan jadi cepat marah, dia akan rasa orang tak faham diri dia. So itulah datangnya kemarahan tu kan. Kadang-kadang orang yang mudah marah ni ada something di sebalik diri dia lah yang kita tak tahu, ataupun diri kita sendiri kalau jenis yang senang marah kan. Cuba kita tengok balik, kenapa saya senang marah so adakah macam kita ada stres perkara-perkara yang tertentu yang buatkan kita tak boleh nak channelkan problems tu kan. So instead kita akan marah kepada sesuatu yang lain. So mungkin orang lain akan perasan kita ni cepat marah kan. So kita kena explore lah apa yang mengganggu diri kita sebenarnya. Dan sekiranya kita ada simptom-simptom lain lah, contohnya macam Dr. Hafiz cakap tadi, mungkin dia ada masalah kemurungan ke, dia ada banyak kerisauan ke, dia tak boleh nak control ke dia punya anger tu, basically kita boleh datang seek for help pada tempat-tempat yang ni lah, yang provide servis untuk psikologi lah. Okay, so ni ada satu mungkin opinion lah daripada penonton di Facebook. Actually katanya maki-maki tu sebahagian dari daya tindak lah, namun daya tindak secara negatif. So maki-maki tu pada saya not okay lah, sebab ada banyak lagi pilihan lain untuk kita salurkan kemarahan dengan cara yang lebih positif. So ni macam apa yang
Okay, sorry ya. Rasanya Dr. Hafiz dia punya internet dia terputus. Okay, tadi daripada okay. Okay, so basically apa yang Dr. Hafiz cuba sampaikan tadi melalui satu komen daripada Facebook tu, ya memang sebab tu kita perlu kendalikan perasaan marah kita, sebab kan daripada sifat marah kita ni outcome dia boleh jadi sama ada negatif atau positif. So bila negatif tu itu yang berlaku, maki-maki, keluar kata kesat, ataupun tindakan agresif. So benda-benda tu memang tidak sepatutnya berlaku lah. Marah ni boleh berlaku, maksudnya kita secara normal manusia biasa memang akan ada perasaan marah, cumanya kita ada pilihan untuk salurkan perasaan marah kita tu dengan cara yang macam mana. So kalau cara tu outcome dia adalah negatif, kalau boleh kita cuba latih diri kita untuk kawal perasaan marah tu supaya outcome dia menjadi lebih baik lah. Okay, so Dr. Hafiz dah dapat internet balik. Ada apa-apa lagi komen daripada Facebook ke? Hafiz unmute. Oh, okay. Sorry. So, jadi ada soalan dekat Facebook. Jadi, apa pandangan doktor tentang orang yang suka marah di publik sampai viral? Okay, itu yang kita cuba nak elakkan lah. Okay. Triggernya kenapa saya pilih tajuk ni sebab baru-baru ni berlaku lah kan satu kes yang membuatkan marah and then dia mengambil tindakan yang macam a little bit atypical lah, maksudnya dia salurkan marah dia tu di halayak ramai kan. Bila kita dah viral ni semua orang nampak lah diri kita, so outcome dia apa, memberi impact yang tidak baik lah kepada diri sendiri dan juga orang keluarga kan. So kita tak nak impact yang macam tu. So sangat penting untuk kita latih diri kita untuk menahan marah, untuk salurkan kemarahan kita kepada keadaan baik, supaya kalau macam dulu cerita P. Ramlee tak ada social media. Tapi bila marah kan kita nampak okey kena jual, tak ada tahan marah, maksudnya outcome dia tidak baik lah kan. Tapi zaman sekarang lebih beri efek lah, sebab kan semua orang boleh nampak kita marah. Kadang-kadang kita tak viralkan diri kita sendiri, tapi orang yang nampak kita tengah marah, orang tu record gambar kita ke apa, ini boleh jadi viral juga. So actually tindakan orang lain memviralkan tu tidak baik juga, tapi kita tidak mampu nak halang tangan-tangan orang kan. So apa yang kita boleh buat adalah kita melatih diri kita untuk mengawal perasaan kita lah. Sebab tu pentingnya macam bila kita rasa marah ni, benda yang sangat sukar sebenarnya adalah nak bertenang tu dulu. Nak take 10 seconds tu sangat susah. Benda tu yang paling struggle bila tengah marah. Tapi itulah step yang sangat penting, sebabnya bila kita dah cuba bertenang, kita dah dalam keadaan yang lebih tenang, baru kita boleh berfikiran dengan lebih baik, baru kita boleh ambil tindakan yang lebih wajar lah. Okay. So, ada lagi komen dekat Facebook, doktor, kalau drive kat jalan Kuching memang rasa marah meluap-luap sebab orang drive slow belah kanan. Mungkin sekarang ni drive kat highway KL Karak je. Okay. So, saya rasa macam kadang-kadang macam jelas sebab kita kerja kat Selayang, lalu kita drive kan dari KL drive pergi Selayang, lalu jalan Kuching kena pula nak punch in pukul 8, kena pula lane kanan slow. Memang kadang-kadang marah, tapi sometimes kita just, tak tahulah, sometimes mungkin macam kalau saya lebih visualize, what if kalau mak bapak saya umur 65 tahun, bawa tiba-tiba nyanyuk ke, bawa lane kanan, bawa slow macam tu. So, eventually saya rasa lebih boleh tolerate lah kot. Saya just imagine macam tu lah, sebab kalau ayah saya umur 65 tahun bawa kereta, dia pun bawa kereta slow, kadang-kadang tak nampak sangat. So kita bagi benefit of doubt lah dekat situ. Cuma yalah, kalau KL saya rasa memang jalan memang sentiasa jam, jadi itulah, pasanglah lagu dan kereta kan, upgrade radio sedap sikit ke. Okay.
bukan jalan dekat So jalan kucing je, jalan di mana-mana pun akan adalah triggers kita semasa memandu. So macam Dr. Hafiz cakap lah, kadang-kadang kita cuba bertenang dalam kereta sambil memandu tu pun kita boleh tarik nafas perlahan, tenang, ataupun kita distract diri kita, kita dengar muzik kan, ataupun kita lihatlah sekeliling tanpa perlu, maksudnya tengok depan lah kan, jangan tengok belakang pula. Maksudnya kita distract dan tengok keadaan sekeliling lah berbanding kita fokus pada kereta yang perlahan tu kan. Okay. So kat mana-mana pun akan adalah situasi macam tu. Bukan jalan kucing je. okey. So jadi ni komen yang sambungan dari komen yang tadilah pasal pemarah dan panas-baran. Jadi dia cakap jadi tidak semestinya orang pemarah itu tidak semestinya seorang yang panas-baran lah. Mungkin dia nak masukkan orang yang mudah marah, tapi tak semestinya orang tu dia akan salurkan emosi dia pada keadaan yang lebih agresif lah kan. Mungkin ke kalau kita punya environment kita environment orang-orang yang pemarah, adakah mungkin kita jadi pemarah juga? Okay, masa saya share slide gambar ramai-ramai orang marah tu, apa perasaan anda semua? Okay, tak boleh nak buat two-way conversation pula kan kat sini. So, okay, bila kita tengok gambar orang marah pun kita rasa emosi kita macam tak berapa stabil kan. Maksudnya kita tak rasa happy lah tengok wajah yang marah walaupun orang tu tak keluarkan suara pun. Apatah lagi bila sekeliling kita ni orang-orang yang cepat marah kan, dia akan beri efek kepada diri kita jugalah, emosi kita jugalah. Walaupun kita tak marah orang tu balik, tapi dia tetap meningkatkan stres hormon kita juga kalau kita berasa terlalu stres dalam situasi tu. Sebab tu despite of kita berada dalam dikelilingi oleh orang-orang yang cepat marah pun, kita perlu latih diri kita untuk bertenang juga. Sebabnya kita tak nak body kita menjadi stres macam body diorang. So kita kena banyak praktiskan perkara-perkara gaya hidup sihat jugalah. Okay, cari apa-apa yang boleh buatkan yang lebih happy. Kalau macam tempat kerja ni tak boleh nak lari mana lah hari-hari datang kerja kan. So mungkin kalau ada kita rasa kurang senang dengan salah 2-3 orang yang jenis yang cepat marah, cepat stres kan, kita cuba create happy environment bersama klik-klik kita yang lain pula. Ini contohlah kalau situasi di tempat kerja. Ataupun kita ada hobi yang simple yang kita boleh buat waktu kita time break ke kan. Contohnya macam orang tu suka baca novel ke, ada orang suka dengar muzik ke. So bila time break dia je, dia buatlah aktiviti tu supaya dia rasa tenang, dia rasa relax. Tak adalah dia sentiasa perlu berdepan dengan situasi yang stressful. Okey. Jadi ni ada satu komen yang baru sampai. Jadi kita yang kena marah pula nak kena reda ke? Okey, kalau kita boleh ubah situasi, kita boleh cuba. Maksudnya kita boleh bercakap dengan orang tu. Mungkin macam kita bincangkan awal tadi kan, setengah orang tu dia kenapa dia jadi pemarah? Kadang-kadang dia ada masalah. Kadang-kadang dia ada isu-isu lah, personal issue dia, ataupun ada setengah keadaan mungkin orang tu sendiri ada masalah penyakit ke. Okay, kalau kita boleh tackle the issue and then mungkin benda tu boleh membantu diri dia juga. Okay, tapi in certain situations kalau orang tu lebih superior dari kita kan, kadang-kadang ataupun ada orang yang lebih degil untuk rasa diri dia ada problem untuk dapatkan hikmat nasihat ke apa ke, kita tak mampu nak ubah apa-apa. Okay, so bila kita tak mampu di luar kawalan kita untuk ubah sesuatu situasi tu, basically kita tak boleh nak ubah situasi dan kita contohnya macam ini apa, kalau bagi contoh dalam tempat kerja kan, takkan kita senang-senang nak tukar kerja, betul tak? But instead kita kena jaga emosi diri kita. Dia bukanlah kata kita nak kena pasrah ke tak. Kita tak pasrah, kita cuba dulu, tapi kalau benda tu di luar kawalan barulah kita kena tengok juga keadaan diri kita lah. Kita tak bolehlah bersama-sama dengan dia rasa stres juga. So mungkin bila berhadapan dengan dia kita rasa stres, tapi kita balancekan diri kita dengan keadaan yang macam kita balancekanlah diri kita dengan benda-benda yang kurang stres
pada masa yang lain. Maksudnya kalau dah balik rumah tu kita happy-happy dengan keluarga. Bila cuti kita boleh pergi berjalan ke dengan keluarga, kita buat aktiviti yang kita suka, kita buat hobi, kita spend time masa untuk diri sendiri. Okay, rehat yang cukup. So benda tu akan balancekan lah kehidupan kita yang ada masa stressful tapi ada masa kita lebih baik lah. Okey. Jadi mungkin kalau saya nak tambah sikit lah. Jadi kalau kita tengok yang kes yang baru-baru ni jadilah kan. Jadi kes baru-baru ni jadi, saya rasa macam dekat kedai sebeneka. Lepas tu ada orang marah-marah. Lepas tu yang menerima kemarahan tu kelihatannya seperti reda lah kena marah masa time tu kan. Tapi saya rasa bila kita tengok outcome daripada kejadian tu, saya rasa orang yang marah-marah tu yang datang balik dan minta maaf, dan orang yang dimarah tadi nampak hebat lah kan. Jadi macam nampak budi pekerti dia bagus lah. Jadi kadang-kadang pada saya mungkin kalau kita kena marah dan kita diam balik, bukan bermaksud kita reda, tapi kita mungkin membuat pilihan yang lebih baik untuk diri kita sendiri tanpa actually membuat diri kita jadi bertambah stres. So actually bila kita kena marah, kita akan develop perasaan marah juga. Kenapa aku kena marah? Kan? So basically itulah saatnya kita pula untuk kawal diri kita, sebab marah ni dia macam COVID-19 tau, dia boleh berjangkit. Okay, contohnya lah dekat tempat kerja, kena marah dengan bos, so dia rasa stres sebab dia tak boleh nak lawan balik bos dia, so dia balik rumah, dia nak melepaskan kemarahan dia tu, dia marah pula dekat isteri dia ke kan. Dia cakap masak tak sedap lah ni. Okay, isteri pula dah rasa stres sebab kena marah dengan suami, tak tentu pasal. So bila isteri marah-marah, lepas tu fikir pula nak kena kerja buat kerja rumah, baju banyak gelipar, nak kena masak semua, isteri pula rasa stres. Dah lah kena marah. So apa yang isteri buat bila anak tegur, marah pula ke anak ni, betul tak? So basically kemarahan ni dia boleh berjangkit. Tapi kita boleh hentikan cycle tu. Macam contoh yang Hafiz share pasal viral tu, bila pekerja kat kedai tu tidak melawan balik, tidak membalas balik atau tidak bawa kemarahan tu ke peringkat seterusnya, cycle tu terhenti di situ. So imagine lah kalau yang pekerja tu dia berasa marah, kemudian dia attend another customer, and then dia macam tak melayan customer dengan baik, benda tu akan berterusan lah kan, akan ada isu dengan orang lain pula. So actually kita boleh hentikan cycle tu lah, supaya kita tak memberi efek negatif pada orang lain pula. Okey. Jadi ada soalan lagi, kanak-kanak pun ada perangai pemarah juga ke? Okay, kalau part kanak-kanak, semua orang boleh marah. Baby baru lahir pun boleh marah, bila dia lapar dia nangis kan. So kanak-kanak pun boleh marah. Tapi itu adalah, kalau kita nak sentuh topik kanak-kanak, mungkin topik dia lebih mendalam lah, pasal untuk kanak-kanak kan. Okay, tapi kanak-kanak pun boleh marah, sebab tu pentingnya kita develop suasana yang baik lah untuk anak-anak kita dekat rumah. So supaya anak-anak kita tak mimik suasana yang negatif tu kan. Kalau kita bring semua macam negative emotions balik rumah, anak-anak pun akan rasa stress juga. So anak-anak pun akan develop tantrum. So benda tu adalah perkara yang tidak sihat lah untuk anak-anak kita. So anak-anak pun boleh ada sikap marah juga. So sebagai adult, kita sangat penting lah untuk kita create a good environment untuk anak-anak kita. Okey, jadi mungkin saya boleh tambah sikit. Mungkin satu part yang important ialah kita boleh ajar anak-anak kita untuk macam mana pengurusan stres yang baik, ataupun macam mana pengurusan marah yang baik. Sebab marah ni emosi yang normal. Semua orang pun akan ada perasaan marah. Tapi macam mana kita nak salurkan marah tu secara
positif supaya marah ni tidak menjadi sesuatu yang damaging lah, yang menghancurkan ke depan. Sebab sebenarnya saya rasa kalau kita tunjuk pada anak kita macam mana nak ekspres perasaan dia dengan betul, saya yakin anak kita pun akan boleh perlahan-perlahan belajar macam mana nak kawal emosi dia dengan lebih baik. Okey, so macam ni pun dah saya tengok dah dekat 55 minit, dah dekat 1 jam, dah nak masuk 1 jam. So far saya tengok macam tak ada soalan lagi dekat ruangan komen Facebook pun dah tak ada soalan baru lagi. So mungkin ada akhir kata dari Dr. Ani sebelum kita tamatkan sesi Zoom kita pada hari ini. Okay. Akhir kata alright. So basically sifat marah ni kita perlu cuba untuk kawal. Kalau kita rasa kita ni jenis yang cepat marah, kita cuba belajar explore lebih tentang macam mana nak mengawal kemarahan kita. Tapi seandainya kita tak mampu juga nak buat secara sendiri, kita perlukan guidance ke apa ke, tidak ada masalah lah untuk kita berjumpa dengan orang yang lebih profesional lah. Mungkin waktu tu kita boleh explore lebih kenapa kita jadi macam tu kan. Kadang-kadang bila kita tak mampu nak atau sukar nak buat sesuatu, nak ubah satu personality kita yang negatif, kadang-kadang mungkin kita ada masalah lain. So boleh datang untuk dapatkan bantuan dekat mana-mana professional semua. Okay. Okey, so jadi terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Anis di atas penyampaian beliau berkenaan dengan topik marah. Okey, terima kasih kepada semua peserta webinar Mentari di Rumah Anda kita pada hari ini. Nanti kita apa-apa update berkenaan dengan program Mentari di Rumah Anda, kita akan update di laman Facebook kami dan juga di laman Instagram Mentari Selayang. Okey. Jadi akhir kata dari kami, terima kasih banyak-banyak kerana telah hadir mengikuti webinar kami. Saya tamatkan webinar kami dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih.